Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kali ni aku nak cerita tentang pengalaman aku macam mana aku join tabligh masa kat Korea dulu. So aku join tabligh ni dah lama, masa tahun 2013. Tu adalah first dan last aku join untuk waktu sekarang lah. Jadi sebenarnya sebelum tu adalah kebetulan. Masa tu aku pergi ke Busan. So aku jumpa dengan golongan tabligh ni. Dan pada mulanya macam aku pun sama kat macam orang lain, aku cuba larikan diri. Tapi masa tu aku macam terdetik, aku nak tengok apa sebenarnya yang diorang ni buat kan. Sebab ya, aku sendiri mengaku masa aku kat universiti ke, kalau tabligh datang, so memang kau akan kunci pintu, kau diam senyap, dia bagi salam berapa kali pun kau diam senyap sampailah diorang pergi. Dan sampai waktu tu macam aku terdetik, aku nak tahu apa sebenarnya yang diorang buat, apa aktiviti diorang, apa macam mana pergerakan diorang. Dan inilah pengalaman aku sepanjang aku bersama dengan jemaah tabligh. Biasanya kalau kita dengar jemaah tabligh tu dekat Malaysia kan, ataupun Indonesia kan. Yang ni aku start jemaah tabligh ni masa tu aku kat Korea. So masa tu aku ada guide, tapi sebab ada gap yang lama, lebih kurang 20 hari yang tu, so aku start jemaah tabligh ni selama 19 hari. Dia bermula dekat Busan. Masa tu aku pergi ke Busan dan aku stay dekat Masjid Busan tu. Dan kemudian jemaah Indonesia dekat Masjid Busan tu cakap aku yang dia ada kawan orang Malaysia dekat Masjid Kim Hee. Kim Hee tu masih juga dalam Busan. So kami pun pergi ke situ. So aku jumpa dengan jemaah Malaysia kat situ. Dan nama yang aku masih ingat adalah salah seorang ialah Siddiq. So aku jumpa kat situ lah. Jumpa Siddiq, jumpa Ustaz Faizal, ada Amin Saab dan lain-lain lagi kan, dalam 10 orang macam tu. Dan masa malam pertama yang aku pergi tu, aku dah rasa aku nak lari, aku nak caw, aku nak balik rumah kan. Dan kemudian aku detik macam daripada aku belah tak apa aku lari, aku nak rasa macam mana jemaah tabligh ni kan, macam apa yang diorang buat dan apa yang dikatakan sebagai jemaah tabligh tu kan. Macam orang selalu lari, tapi kita pun perlu tahu apa sebenarnya yang mereka buat. Dan Alhamdulillah selama 19 hari aku bersama dengan mereka. So kami tawaf daripada masjid, bermula daripada masjid di Busan ke Kim Hee, dan kemudian kami ke Incheon, daripada Incheon pula kami ke Seoul. So kami tawaf daripada satu masjid ke satu masjid. Dan setiap hari dia ada tazkirah ataupun dipanggil sebagai bayan. Itu tazkirah selepas subuh. Dan kemudian antara subuh ke zuhur tu sama ada nak solat duha ke, dan juga kita ada perbincangan sikit tentang agama. Dan selepas asar pula kami akan keluar daripada masjid dan pergi daripada rumah ke rumah orang-orang Islam lah. So kita akan ajak diorang untuk pergi ke masjid, cuba bagi tahu apa perlunya kita pergi ke masjid, bersolat berjemaah dan sebagainya. Dan bila aku start yang panggil daripada rumah ke rumah tu, aku teringat lagi perangai aku macam sebelum tu. So memang ramai yang tutup pintu, ramai yang buat-buat tak dengar. Bila aku teringat balik benda tu macam ni macam aku dulu kan. Hasil daripada panggil-panggil tu adalah beberapa orang yang datang ke masjid, dan kebanyakannya tak datang lah. Dan seperti aku cakap tadi, antara aktivitinya adalah juga bayan, iaitu bagi tazkirah. Dan ada satu kali tu aku dipilih untuk bagi bayan selepas maghrib, iaitu tazkirah selepas maghrib. Dan aku masuk tu untuk belajar tentang agama sikit. Dan tiba-tiba aku dipanggil untuk bagi ceramah tak pun tazkirah. Aku dah macam bela masa tu lah. Tapi diorang nak juga aku bagi bayan tu. So aku duduk kat depan tu, aku termenung sekejap dalam masa seminit kot. Aku macam tak tahu aku nak cakap apa kan. Aku terdetik yang aku ada join dengan komuniti Muslim kat Korea tu. So aku ceritakanlah macam mana Muslim kat Korea, macam mana susahnya diorang nak cari makanan halal, nak semayang, apa pandangan orang kepada orang yang bertudung dan sebagainya tu kan. So aku cerita apa yang aku tahu lah. Aku punya intipati bayan tu adalah kehidupan masyarakat Muslim Korean di Korea. Sebab itu adalah ilmu yang aku tahu. Kalau aku nak cerita pasal yang lebih kan takut salah pula. And then yang dekat depan-depan aku tu semua orang yang lebih alim tentang ilmu agama. So aku rasa yang itu lebih baik dia orang yang ceritakan. So aku cerita pada sudut yang lain tentang Muslim di Korea. Dan sepanjang kami bergerak daripada masjid ke musola ke masjid tu, tersilap aku maksimum kami ada di satu-satu masjid tu cuma 3 ke 4 hari. Kemudian kami akan cari masjid lain dan berpindah daripada masjid tu ke masjid lain pula.
Dan berpindah ni sama ada kami naik teksi ataupun adalah jemaah yang nak hantar kami tu kan. Kalau macam tak ada jemaah yang nak hantar kami ke masjid lain tu, so kami akan naik teksi lah. Kami akan beritahu kami nak pergi ke mana dan teksi tu bawa kami. Dan dari segi kami makan ketika bersama jemaah ni adalah dalam 2 ke 3 hari tu sekali kami akan kumpul duit seorang sikit, ikutlah dalam 4,000 won ke 5,000 won ke seorang. So kami kumpul and then adalah yang akan pergi keluar cari bahan-bahan mentah macam ayam halal ke sayur, ataupun kalau tak ada benda yang halal mungkin hanya cari sayur dan benda-benda yang boleh makan selain daripada daging. Dan orang lain pula ada tugas dia memasak, dan ada orang lain tugas dia adalah mengemas masjid. Dan tugas ni dia tak tetap, so dia akan bertukar setiap hari. So orang lain. So bukannya kalau orang tu masak dia masak, bukan. So mungkin hari ni dia masak dan esok dia kemas masjid. Kalau hari ni kemas masjid, mungkin lusa tu pula dia yang keluar pergi beli barang. So macam tu, dia bertukar-tukar. So masing-masing ada tugas masing-masing tu. Bagi aktiviti malam bebas, so sama dia nak bangun tahajud ataupun nak berzikir dan apa-apa saja waktu malam. Pada satu malam tu aku terbangun, so aku tengok ada beberapa orang yang tengah tahajud dan adalah beberapa amal ibadat. Aku tengok sekejap, dan aku pun sambung tidur balik kan. So aku pun tak join geng tu kan. Masa tu masih muda lagi, macam orang kata tidur lebih penting. Aku start jemaah tabligh ni, aku takkan lupakan sampai bila-bila. Dan terima kasih pada Siddiq, Ustaz Faizal, Amir Sab dan beberapa orang lagi yang bersama aku ketika tabligh di Korea tu. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita jumpa, kalau bukan di dunia mungkin di akhirat nanti, insyaAllah. So kalau macam korang jumpa jemaah tabligh tu, tak perlu lari. Diorang cuma ajak pada Islam. Mungkin kita macam bosan nak dengar, tapi dengarlah untuk seketika. Mungkin tu ada kebaikan untuk kita. Setiap apa yang baik tu kita ambil sebagai pedoman hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah itu saja untuk video kali ini tentang pengalaman aku bersama dengan jemaah tabligh. Dan kita akan berjumpa lagi untuk video seterusnya. Nah, aku akan ceritakan lagi pengalaman-pengalaman yang aku dapat sepanjang aku travel ni kan. Itu pengalaman dekat Korea. InsyaAllah lepas ni kita cerita pengalaman kat Afrika, kat Europe dan juga tempat-tempat lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum.